Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua anak-anak SMK Muara Tuang. Umi ucapkan selamat bersua dalam sesi perhimpunan mingguan, ya, dan sesi kali ini adalah bersama dengan pihak pentadbir. Jadi Umi ingin mengucapkan selamat bersua di alam maya. Kita melaksanakan perhimpunan norma baharu di mana kita tidak dapat bersemuka dan anak-anak berada di talian masing-masing, dan pihak pentadbir melaksanakan menggunakan media rakaman, di mana rakaman-rakaman yang telah dilaksanakan ditayangkan serentak, ya, kepada semua anak-anak SMK Muara Tuang. Jadi dalam sesi ini Umi ingin memperingatkan ataupun memberi beberapa peringatan untuk beberapa perkara. Yang pertamanya ialah untuk sesi PDPR, ya. Jadi untuk sesi PDPR yang hampir berakhir, jadi Umi ingin mengingatkan anak-anak semua agar memastikan semua kriteria kejayaan untuk setiap subjek yang telah ditetapkan oleh guru-guru setiap kali PDPR itu dapat dicapai, ya, dapat dicapai. Sekiranya belum, sila usahakan ke arah mencapai kriteria kejayaan yang telah ditetapkan. Umi tahu semua guru juga memberi pelbagai tugasan, ya, pada anak-anak yang juga menuntut untuk disiapkan dengan sempurna. Okay, tidak lama lagi kita akan menyambung pembelajaran secara bersemuka dan sudah tentu guru akan menyambung apa yang telah dipelajari secara PDPR. Jadi mungkin ada anak-anak yang ketinggalan disebabkan oleh pelbagai faktor. Mungkin ada yang mempunyai alasan yang munasabah, yang genuine ataupun yang betul-betul berlaku, tetapi ada juga segelintir daripada anak-anak yang merekakan alasan itu atas dasar nak tidur, nak sambung tidur dan sebagainya, tidak mahu bangun awal, ya. Sebenarnya tidak ada memiliki sebarang masalah lain kecuali masalah perangai ataupun attitude itu sendiri. Jadi tanggungjawab untuk anak-anak memastikan anak-anak telah mempelajari setakat mana yang telah diajar oleh guru-guru secara PDPR itu adalah di bawah tanggungjawab masing-masing, ya. Jadi Umi harap seandainya meninggalkan diri untuk mengikuti PDPR itu, jadi cepat-cepatlah berusaha, cepat-cepatlah insaf, ya, untuk memastikan semua yang patut dicapai itu telah dicapai, ya. Sebab Umi tahu guru-guru juga melaksanakan pentaksiran bilik darjah yang tidak kurang pentingnya, dan pentaksiran bilik darjah itu sentiasa direkod dan juga dilaporkan ke pihak PPD untuk mereka laporkan ke pihak JPN. Jadi ambil serius tentang pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan walaupun melalui media PDPR. Okey, pada 5 hari bulan, ya, 5 hari bulan 4, maka anak-anak akan bermula belajar bersemuka semula, iaitu turun ke sekolah seperti biasa, ya. Jadi kita tahu pandemik COVID-19 belum berakhir. Walaupun ada yang telah mendapatkan suntikan vaksin dan sebagainya, tetapi belum semua rakyat Malaysia yang menerima suntikan tersebut, dan bukan hari ini disuntik, besok sudah lali, ya. Jadi dia akan mengambil masa untuk mendapat pelalian tersebut. Oleh itu, kita sama-sama
menjaga diri masing-masing untuk memerangi COVID-19. Ya. Kita perlu memutuskan rantaian jangkitan tersebut. Ya. Oleh itu, jadi Umi berharap anak-anak sentiasa bersedia. Di dalam beg itu sentiasa ada pelitup muka. Pelitup muka, bawalah lebih. Kita tak tahu mungkin pelitup muka itu putus ke, jatuh dan sebagainya. Yang mana anak-anak perlu bersedia dengan pelitup muka yang bersih yang boleh digunakan ketika pelitup muka yang sedang digunakan itu mungkin rosak dan sebagainya. Okey, jadi pastikan anak-anak membawa dan memakai pelitup muka sentiasa, apatah lagi apabila berada di kawasan sekolah. Jika boleh, biasakan diri memastikan botol sanitizer yang kecil tu ada isinya sebelum dibawa anak-anak pergi ke sekolah. Cek, bawa mudah bagi anak-anak sendiri menggunakan sanitizer sendiri. Okey. Umi galakkan anak-anak bawa bekalan, bawa bekalan makanan sendiri ke sekolah bagi mengurangkan kesesakan kantin. Kesesakan apabila beratur di kantin sekolah juga amat menggusarkan. Pengalaman yang lepas kita lihat terlalu ramai murid berada di kantin walaupun pelbagai cara kita laksanakan. Jadi tahun ini kita akan perbaiki keadaan itu semula. Okey. Sebelum masuk ke kawasan sekolah, on the way masuk ke arah blok akademik ataupun di mana kamu perlu dihimpunkan, kita ada sediakan pengimbas suhu badan. Jadi pastikan imbas suhu badan, bertanggungjawablah kita apabila suhu badan kita melebihi 37.5, maka laporkan diri dan jangan masuk ke kawasan sekolah. Dan kalau boleh, kalau kita tahu kita memang demam, ada gejala-gejala COVID-19, jadi maka tak perlulah kita ke sekolah, tetapi perlu ke klinik untuk mendapat rawatan. Dan mungkin di sana kita akan melalui proses swab dan sebagainya untuk memastikan kita bebas jangkitan. Okey, yang seterusnya ialah apabila kita buka sekolah dan dalam keadaan yang dah lama dah tidak turun ke sekolah. Jadi mungkin pakaian seragam sekolah dah tak lengkap, dah tak tahu di mana. Ataupun mungkin dah terendam bertaik lalat dan sebagainya. Macam-macam boleh berlaku apabila lama tidak turun ke sekolah secara bersemuka. Maka mengharap minggu ini semak pakaian itu masih boleh dipakai lagi ke, dah kecil ke ataupun dah pendek ke, atau masih boleh digunakan. Mana yang boleh digunakan, tak perlulah kita membazir duit untuk membeli yang baru, guna yang lama. Tetapi kalaulah pakaian itu sudah tidak wajar digunakan, iaitu pendek dan sendat dan kecil, maka wajarlah untuk diganti semula. Masih ada masa lagi untuk anak-anak menyediakan diri, menyediakan pakaian seragam untuk turun ke sekolah. Yang seterusnya adalah melatih diri. Melatih diri untuk bangun lebih awal. Disebabkan dah terlampau selesa selama ini turun bangun tidur itu agak lambat ataupun lepas subuh tidur balik semula. Ataupun langsung tak solat subuh. Ini berlaku ni. Jadi Umi harap apabila menjelang buka sekolah, Umi harap latihlah diri itu agar tidak lambat, tidak ditinggal bas, mak tidak bising, ayah tidak bising, tidak lambat hadir ke sekolah. Jadi ini perlu dilatih lebih awal. Pengangkutan, siapa yang naik bas, atur pengangkutan itu lebih awal. Dan untuk itu nanti pihak sekolah akan memberitahu siapa yang turun pagi, siapa yang turun petang. Of course tingkatan
4 dan 5 pastinya di sebelah pagi dan tingkatan 1 dan 2 pastinya di sebelah petang. Manakala tingkatan 3 akan dibahagi, ada yang akan turun di sebelah pagi, ada yang turun di sebelah petang, disebabkan oleh kita perlu melaksanakan penjarakan sosial, maka kelas-kelas akan ditambahkan seperti dahulu, ya. Seperti apa yang kita buat pada tahun lepas, maknanya bilangan kelas ditambah dan ada segelintir murid yang pagi berada di sebelah petang. Jadi itu akan dimaklumkan nanti ya, kelas mana dan anda berada di kelas mana. Sebab berlakunya penyusunan kelas semula, di mana kelas asal ada yang ditambah menjadi ditambah 2 kelas lagi. Jadi of course daripada kelas-kelas yang lain itu diagih-agihkan ke kelas-kelas yang baharu. Jadi ini juga akan dimaklumkan oleh guru-guru kelas sekarang ini, ya. Of course menggunakan media sosial. Pada minggu pertama pembukaan sekolah, maka akan diadakan juga penjualan barang-barang keperluan peralatan sekolah di koperasi sekolah. Jadi Umi faham semua senarai dan juga kos perbelanjaan ini telah dinyatakan ataupun telah diberitahu kepada anak pada awal tahun baru-baru ini, ya. Dan juga sediakan juga duit mencukupi untuk membuat sumbangan di IBG, ya. Lastnya ataupun yang terakhir untuk bahagian persediaan pembukaan sekolah ini juga beg sekolah, jadual, lihat ya, nanti akan diberikan jadual baharu. Okey, maka bawalah buku, susunlah beg itu, patut bersemangatlah untuk ke sekolah setelah sekian lama tidak berada bersama rakan-rakan di sekolah. Ketika berada di sekolah, kena amalkanlah, ini perkara biasa namun masih sukar dilaksanakan, ya. Masih juga ada anak-anak yang masih memikirkan dirinya kebal, COVID itu tidak menjangkiti dia, ya. COVID itu pandai memilih, ya. Mungkin orang lain kena, saya tidak kena, sebab itu terlampau berani. Oleh itu, Umi ingin ingatkan sekali lagi, ya, bahawa semasa di sekolah, ya, sebenarnya di mana-mana pun kamu berada perlu amalkan ini, iaitu kena elakkan 3S ataupun 3C dan amalkan 3W. Jadi Umi ingin ingatkan semula, apakah 3S atau 3C itu? Kalau gunakan C itu dalam gunakan perkataan bahasa Inggeris, iaitu elakkan a crowded place, ataupun kawasan yang sesak. Elakkan daripada confined place ni tempat yang sempit, ya. Kemudian elakkan close conversation ataupun elakkan bersembang jarak dekat, ya. Sebab itu apabila kita buka sekolah, bilik kelas itu kita dah tetapkan daripada bahu ke bahu itu 1 meter mesti, jaraknya 1 meter sekurang-kurangnya. Maka janganlah ditarik kerusi itu menjadi dekat atau meja itu ditarik berdekatan dengan rakan, ya, sebab kita mahu anak-anak sudah jarakkan diri, ya. Jadi pastikan perkara ini dipastikan untuk diamalkan. Maknanya kita tidak lagi berada berdekatan dengan rakan-rakan. Kalau guru memberi kerja berkumpulan, jangan sembang dekat-dekat. Maksudnya kerja kumpulan boleh dilaksanakan tetapi pastikan antara awak dengan rakan-rakan ada penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter, ya. Kawasan yang sesak. Contoh kawasan sesak akan berlaku di kantin sekolah, di dalam tandas, di laluan,
di laluan naik, di laluan turun ke bilik kelas. Tempat menunggu, tempat menunggu ketika diambil ataupun dihantar. Boleh berlakunya kesesakan. Oleh itu anak-anak perlu jaga diri baik-baik. Elakkan tempat-tempat sesak, tempat-tempat sempit dan percakapan yang berhampiran itu, ataupun bersembang secara berhampiran. Okey, untuk itu kita juga kena amalkan 3W. Apa dia 3W? Mengingatkan semula, walaupun benda ini hari-hari melintas kamu di televisyen, tapi kadang-kadang terlampau kerap sehingga tidak dilihat dan diambil peduli. Okey, 3W pertama wash. Wash your hand. Maknanya kena cuci tangan dengan sabun. Kita sentiasa sediakan sabun di sekitar sekolah pada sinki-sinki yang berderetan di dalam kawasan sekolah. Jadi boleh digunakan. Cucilah tangan kamu menggunakan sabun dan cara mencuci itu perlu betul. Bukan cuci sekali imbas sudah. Jadi Umi harap bila mencuci tangan itu ingat kena cuci sebersih-bersihnya, sabun betul-betul agar bila kita menyabun tangan itu, kalau adalah virus kita pegang di mana-mana maka virus itu akan mati. Kemudian W yang kedua ialah wear. Wear your mask. Gunakan pelitup muka. Pelitup muka maksudnya tutup hidung, tutup mulut, bukannya tutup separuh sahaja. Itu ada yang tutup mulut, hidung buka. Sebab apa? Virus itu boleh keluar juga dan boleh masuk juga melalui lubang hidung awak selain daripada mulut. Sebab itu mesti tutup keseluruhannya dan pastikan mask itu ketat di sini, bukan berlubang. Ada orang pergi kasih lubangnya supaya dia senang bernafas. Tetapi pada masa yang sama, dia menyedut udara melalui lubang-lubang itu. Yang mana kalau ada virus di dalam udara itu, maka ia akan tersedut masuk ke dalam badan kita, dalam sistem pernafasan kita yang boleh kita mendapat jangkitan. Ini yang kita perlu elakkan. Dipastikan pemakaian mask itu betul-betul ketat, betul-betul cukup untuk kita memastikan tidak ada virus yang boleh masuk bersama udara. Biar udara masuk menerusi kain ataupun menerusi penapis yang ada. Jangan guna kain biasa. Ada orang nak fancy, nak ikut style, nak ikut fashion, pakai macam-macam jenis mask, jenis pelitup muka yang tidak pasti kuasa penapisannya terhadap virus itu. Jadi Umi nasihatkan anak-anak jangan menggunakan penapis muka ataupun pelitup muka yang salah. Gunakan yang telah disahkan oleh PKM bahawa ia boleh menapis virus. Okey? Jadi kalau tak pasti jangan guna. Guna yang kita pasti. Ya? Alright. Yang ketiga adalah warn ataupun memberi amaran. Antara amaran-amaran yang sering kita dengar adalah jangan bersalaman atau bersentuhan. Tak perlu bersalaman sekarang. Kita ada cara bagaimana kita nak bersalam dengan meletakkan tangan kita ke dada, tunduk sikit. Itu adalah salaman normal baharu. Jumpa cikgu tak perlu salam dan cium tangan cikgu. Berapa orang dah cium tangan tu nanti ada virus dekat tangan itu, boleh tersedut masuk ke dalam salur pernafasan kita. So kita cukup letak tangan di dada dan beri salam. Okey? Ketika kamu mungkinlah ketika batuk ke bersin ke, pastikan mask itu memang ada. Jangan bersin batuk kat luar tu,
kita tak tahu apa yang kamu bersinkan keluar, mungkin virus juga, ya. Jadi pastikan itu dilakukan dengan bagus. Okey, lakukan disinfeksi. InsyaAllah disinfeksi akan dilakukan oleh pihak sekolah sebelum kamu masuk ke sekolah. Ya. Tetapi tugas anak-anak sendiri juga. Ya. Kalau sebaiknya lah, ya, botol disinfeksi itu kita sediakan. Disinfect meja kamu sebab meja kamu telah digunakan oleh orang lain. Kan pagi dan petang. Mungkin kalau masuk ke dalam makmal, ke dalam bengkel, ada perpindahan murid, maka disinfeksilah tempat kita sendiri. Jadi Umi harap masing-masing bawalah tuala, letak dalam plastik bagus-bagus, lepas pakai ikat bagus-bagus, sampai rumah cuci. Ya. Jadi satu lagi, kalau kita mempunyai gejala, maka dapatkan rawatan seperti yang telah Umi ingatkan lebih awal tadi. Okey, itu ketika berada di sekolah. Ya. Umi ingin juga mengingatkan untuk ketika balik akan dilangsungkan secara berperingkat. Ya. Secara berperingkat bermakna ada yang balik lebih awal, ada yang balik lebih lambat. Ya. Jadi ini adalah amat penting untuk mengelakkan keadaan sesak dan bagi mematuhi SOP penjarakan sosial. Ya. Jadi Umi harap apabila dibenarkan balik oleh guru, balik elok-elok, ikut, jangan ada berebut, ya, nak potong tangan, nak potong haluan kawan, ya, nak pintas kawan. Elok-elok berbaris keluar supaya penjarakan sosial antara kamu, penjarakan fizikal antara kamu dan kawan kamu itu ada 1 meter. Tak perlu kejar kawan di hadapan. Ya. Okey. Jadi ketika dah sampai di luar pun, di luar di mana ada yang perlu menunggu di pondok menunggu, ada yang perlu menunggu di pondok bas, pastikan penjarakan sosial itu ada. Ya. Tolonglah. Ya. Sebab kenapa perkara ini perlu? Ya, virus itu boleh disedut oleh kamu kalau dilepaskan dalam masa dalam tempoh dia boleh bergerak dalam jarak 1 meter. Sebab itu kita perlu pastikan kita berada sejauh 1 meter sekurang-kurangnya. Ya, sebab kalau dekat, kalau ada virus di udara itu, maka ia akan masuk ke dalam salur pernafasan kamu. Okey, sebab mask dia bukan 100% protection, ya. Dia ada 5% lagi tu yang kemungkinan kita tak tahu nasib kita sejauh mana. Jadi kita kena pakai banyak precaution lah, ya. Manakala murid petang maka dihantar oleh ibu bapa awal. Jadi Umi mohon, ya, mengingatkan ibu bapa untuk tidak menghantar kamu terlalu awal, ya. Okey, hantar dalam pukul 11 paling awal. Jangan lebih awal daripada itu. Sebab apa? Ia akan menyebabkan kesesakan di dalam kawasan sekolah di mana murid pagi ada, murid petang masih ada dan murid petang menunggu dalam masa yang jangka waktu yang lama. Dan bagi pelajar-pelajar petang, kita akan tempatkan kamu mengikut tingkatan, mengikut jantina di lokasi-lokasi yang akan dimaklumkan nanti. Ya. Jadi Umi tidak ingin melihat ada pelajar berkumpul beramai-ramai, dekat-dekat, ya, bergurau senda, bermain, ya, dalam keadaan yang kurang selamat. Ya. Jadi pastikan keyword di situ ialah pastikan ada penjarakan sosial, penjarakan fizikal antara kamu dengan rakan kamu sekurang-kurangnya 1 meter. Okay? Alright. Ketika berada di kantin. Ketika berada di kantin juga, anak-anak perlu patuhi penjarakan sosial. Dan garis-garisan itu telah disediakan. Dan pastikan jangan berada kurang daripada tempat yang ukuran yang telah diletakkan. Ya. Tidak perlu berebut-rebut. Ya. Kalau kamu baris rapat-rapat pun, kamu baris jauh-jauh pun, masa diambil untuk kamu dilayan itu mengambil masa yang sama. Jadi tak perlu
berada dalam kawasan yang sesak. Untuk mengatasi masalah ini, rehat dibuat secara bergilir seperti mana tahun lepas. Yang keduanya, kita cuba amalkan pre-order. Pre-order maknanya kamu order sehari sebelum. Untuk esok order hari ini. Bayar hari ini. Dan order itu akan dikutip oleh wakil-wakil kumpulan. Mungkin dalam satu kumpulan ada 10 orang ke, ada 7 orang ke, terpulanglah bagaimana guru kelas akan mengatur nanti. Dan orang wakil-wakil ini sahajalah yang ke kantin untuk menuntut ataupun mengutip pre-order yang telah dilaksanakan. Jadi ia akan mengurangkan kesesakan di kantin. Wakil-wakil akan membawa makanan itu balik ke kelas dan agihkan kepada kawan-kawan seperti order yang telah dibuat. Okay. Kemudian kantin juga bersetuju untuk membuka kaunter tambahan lah. Jadi Umi harap dengan perkara ini urusan kantin akan lebih baik dan akan lebih teratur dan menjamin pematuhan penjarakan fizikal yang ditetapkan. Jadi Umi harap kamu semua, anak-anak semua bersedialah dari sekarang untuk menempuhi persekolahan secara bersemuka yang akan berlangsung 5 hari bulan, akan bermula pada 5 hari bulan April. Jadi saya rasa itu sahaja buat setakat ini. InsyaAllah kita akan berjumpa semula. Jika perhimpunan tidak dapat dilaksanakan, masih tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka, maka kita akan buat perhimpunan seperti mana yang berlangsung ketika PDPR ini, insyaAllah. Jadi Umi ucapkan selamat belajar, teruskan membangunkan diri sendiri, bantu rakan-rakan untuk membangun diri masing-masing. Ingatkan diri sendiri, ingatkan rakan-rakan untuk memastikan anak-anak sentiasa mengikuti PDPR dan apatah lagi nanti mengikuti sesi bersemuka tak lama lagi. Mudah-mudahan kita akan terus bebas daripada jangkitan COVID-19 dan akhirnya pandemik COVID-19 ini akan berakhir dan kita dapat hidup secara selesa seperti sebelum ini, insyaAllah. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.